Hai, kembali lagi kita di dalam isu semasa. Hari ini apa ceritanya? Ini lagi hangat. Hangat apa? Seorang kontroversi yang hangat, yang popular. Siapa dia? Pernah dengar? Sajat. Okey, tak apa. Kita memperkenalkan seorang pakar ekonomi kita, iaitu Encik Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? Ya, isu semasa menceritakan ekonomi, finance, krisis-krisis yang akan berlaku dalam kita punya ekonomi Malaysia, dunia kan. Tapi apa berkaitan dengan hari ini kita nak cerita saja. Sebab di dalam media sosial dia pada 3 hari bulan 3 2023, dia mengatakan ada 3 negara yang akan terlalu bahaya. So lalu akan bankrupt. Termasuklah 3 itu adalah satu daripadanya ialah Malaysia. So kita nak tanya pakar ekonomi kita, adakah betul? Atau mungkin dia dapat itu orang kata mungkin dia dapat informasi something special dari orang VIP, atau mungkin dia dapat hidayah. Oh, kata dia dah tahulah Malaysia mau bankrupt. Okey, kita nak tanya, betul ke Malaysia boleh bankrupt? Okey, secara teorinya lah, kita tengok secara teorinya kebanyakan negara akan bankrupt sekiranya negara itu tidak dapat membayar hutang-hutang negara dia. Okey. Macam kita, tahap hutang kita memang tinggi. Okey, tahap hutang kita memang tinggi. Okey. Nombor 2, KDNK dengan hutang negara dah sampai parasiling. Surat parasiling, dan kita masih membuat belanjawan yang defisit, maksudnya belanja lebih daripada pendapatan. Okey, mengikut si Sajat lah. Okey, ikut si Sajat ni Dia kena tak si Sajat tu? Kenapa tak kena? Sebab dia tak nampak kontroversi, banyak popular kan? Betul. Okey, secara teorinya memanglah orang cakap akan bankrupt sebab Malaysia hutang banyak, and then income tak cukup, Atau dengan ada korupsi lagi? ada dengan betul dengan rasuah ni semua. Tetapi kita kena ingat, Malaysia adalah satu negara mempunyai banyak hasil bumi. Kita mempunyai petroleum, kita mempunyai getah untuk diekspor. Kita mempunyai minyak kelapa sawit. Betul. So, dalam konteks ekonomi lah, okay, GLC ini kita cakap Petronas yang memberi banyak pendapatan kepada negara kita untuk membantu negara dalam membayar hutang, dalam menampung pembelanjaan ini semua. Saya rasa benda ini tidak akan berlaku lah. Saya tidak bersetuju dengan Sajat. Sebab apa? Ada statement yang dia yang menyatakan tu betul. You dah baca dengan statement kan? Ada yang tak betul. Okey, yang bankrupt tu memang tak betul. Kecuali sebab kebelakang ni kita pun ada dengar tuntutan Sultan Sulu di Sabah. Sekiranya benda ini betul-betul berlaku, Sultan Sulu berjaya merampas aset Petronas, okey, mungkin ini akan berlaku. Apabila Petronas telah kehilangan aset-aset ini, maksudnya negara Malaysia akan menghilang berbilion-bilion pendapatan. Yang paling penting dia sources latang, orang kata dia punya keuntungan utama satu negara kalau dah hilang, negara akan bankrupt. Mungkin Sajat dengan kawan-kawan yang pakar ekonomi dia dah dapat berita daripada Sultan Sulu, mereka berjaya dapat, dan Petronas berjaya diambil oleh Sultan Sulu, dan Malaysia akan bankrupt lah. Sebab apa? Malaysia tak ada GST, tak ada apa-apa, dan kita masih defisit, dan yang ini pasti akan berlaku. Tetapi kalau dia cakap masa terdekat ni, saya rasa tak mungkin lah. Lagi 2 kali punya pilihan raya pun tak mungkin kan berlaku. Atau kita tukar lagi, kerajaan pun tak akan berlaku. Tapi kalau di satu benda yang hakikat lah, saya baru terdekat baca lah, kita punya Perdana Menteri ke-10 kata kita dah hutang 1.3 trillion. Ini ialah hakikat lah, betul kan? Hakikat. So kalau begitu, kita rasa kerajaan kena buat sesuatu pembetulan atau persediaan untuk mengelah daripada benda ini terjadi. Apa caranya nak langkah-langkahnya? Kita boleh tengok Perdana Menteri 10 kita Anwar Ibrahim sangat menegaskan untuk hapuskan rasuah.
Rasuah adalah salah satu orang jahat lah orang cakap ni. Rasuah ni yang membuat setiap negara akan bankrupt. Kita boleh tengok banyak negara, Venezuela, Sri Lanka. Sri Lanka ni rasuah yang menyebabkan negara itu bankrupt. So apabila Anwar Ibrahim menegaskan setiap projek ketigirisan pembelanjaan oleh kerajaan tidak berlaku, saya rasa benda ini boleh dielakkan. Nombor dua, mungkin sekarang Malaysia masih tidak mengenakan balik GST, tetapi masa terdekat akan diperkenalkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Maksudnya kalau ada GST lebih selamat itu kerajaan. Akan lebih selamat dan tapi itulah kebanyakan orang, ada yang tak suka, ada yang suka, ada yang dia tak pandai faham itu ekonomi, tapi dia seperti faham itu orang politik lah kan. Tapi kalau hakikatnya GST adalah penting supaya boleh mengekalkan ekonomi negara kita lebih kukuh dan income boleh lebih tinggi daripada perbelanjaan. Sekarang kita lah perbelanjaan lebih tinggi daripada income kita lah, kemasukan kurang. So ini hakikat. Kalau hakikat itu kita tak boleh main isu sentimental politik lah, isu-isu yang sebab nak menang sesuatu pilihan raya ke atau nak menjadikan kerajaan, kita memainkan isu-isu ini. Tapi yang penting kita kena waras iaitu macam mana nak mengekalkan kerajaan kita Malaysia ni tidak bankrupt. Kita kena ada langkah-langkah yang penting. So itu sebabnya kita kena renung-renungkan lagi mana yang kelemahan, mana yang kesilapan dah telah berlaku di yang masa lampau itu, kena dibetulkan serta-merta. Bukan hanya asyik lagi kita nak tukar kerajaan, nak merebut kuasa, tetapi tidak selesai masalah Malaysia. Satu hari nanti mungkin menjadikan satu kenyataan yang disebut oleh Sajat tadi. Padahal tidak mungkin boleh berlaku kalau kita semua dengan cara profesional, waras untuk mengurus ekonomi, menguruskan pentadbiran Malaysia dengan baik. Saya percaya kita memang boleh lagi lebih baik daripada sekarang. Di sini kan saya nak tambah daripada kenyataan Sajat tu, apa yang saya setuju dengan kenyataan dia. Dalam video dia ada cakap kita kena beli emas. Beli emas. Yang itu saya setuju. Dengan keadaan ekonomi sekarang, bukan cakap Malaysia saja, kita cakap seluruh dunia, emas adalah satu pelaburan yang terbaik untuk mengekalkan nilai belian. Maksudnya bukan mata wang, nilai belian, di mana emas adalah instrumen yang tidak akan susut nilai. Kalau kita pegang ringgit Malaysia akan susut nilai, tetapi emas tidak akan mengambil susut nilai. Apabila berlakunya peperangan, berlakunya kemelesatan ekonomi, harga emas akan naik dan nilai yang anda pegang sekarang tidak akan berkurangan. Yang ini saya setuju dengan kenyataan Sajat. Ada juga kelebihan dia. Maksudnya pandangan dia bukan hanya setakat untuk kontroversi. Sebenarnya dia pun ada asas dia. Betul. Cuma bukan semua yang betul aja, kan? Bukan semuanya salah, tak betul. Cuma separuh-separuh kenyataannya ada yang salah, ada yang betul. So kita kena tengok yang baiknya kita ambil lah. Yang kurang kita tak dengar lah, itu aja. Tapi janganlah banyak kutuk-kutuk. Itu saja hari ini isu semasa. Jangan lupa kita like, share dan komen di sini. Yang penting, jumpa lagi, beli emas. Bye.